Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan F. Kami akan membuat pembintangan tentang tema teknologi, maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Nama pensyarah kami Tuan Siti Masdazamia Tun binti Lon Tuan Kecil. Nama ahli kumpulan kami ialah saya sendiri, Nazib bin Mahdi. Yang kedua Muhammad Murtada. Yang ketiga Muhammad Irfan Hafiz. Yang keempat Wan Muhammad Fitri. Dan yang kelima Muhammad Irfan bin Abdul Rahman. Tajuk kami ialah impak negatif pengglobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan. Kemajuan teknologi pada masa kini semakin berkembang pesat di seluruh dunia, tidak kira bangsa negara kita Malaysia maupun negara luar. Secara umumnya, teknologi adalah keseluruhan senarai untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan keselesaan hidup manusia. Kewujudan teknologi ini dijadikan sebagai medium yang telah direka bentuk dan dihasilkan oleh manusia bagi memudahkan, mempercepatkan dan mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Selain itu, dengan kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi ICT ianya digunakan sebagai suatu unsur yang diperlukan dalam kerja-kerja pemprosesan data. Menurut Sen 1998, beliau menyatakan teknologi maklumat dan komunikasi mengandungi 3 komponen, iaitu komputer, komunikasi dan tahu guna. Gabungan ketiga-tiga komponen ini mencipta peluang kepada manusia dan organisasi ini lebih produktif dan berkesan dan berjaya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Irfan Hafiz untuk melanjutkan pembintangan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembintangan tadi. Saya Muhammad Irfan Hafiz bin Rosdi. Menurut Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, sejumlah 50.4% kanak-kanak di negara ini memiliki telefon pintar pada umur 12 tahun. Manakala 78.8% pengguna internet terutama kanak-kanak di Malaysia juga mengalami ketagihan internet. Keadaan itu amat membimbangkan. Data juga menunjukkan Malaysia menduduki tangga ketiga di belakang Filipina dan Hong Kong berkaitan kadar ketagihan internet. Kajian oleh Universiti Hong Kong menyatakan ketagihan internet ada kaitan dengan faktor luar seperti pencemaran udara, kesesakan lalu lintas dan kepuasan hidup. Seterusnya, kelekaan bersama media sosial juga merupakan escapism daripada berhadapan dengan masalah dalaman atau luaran masyarakat. Mungkin juga ia menjadi alasan untuk tidak melakukan aktiviti lain, terutamanya kegilaan dalam permainan game online. Laporan sebuah kajian Global Status mendapati lebih 72% penggunaan media sosial di Malaysia di antaranya pengguna tegar atau ketagihan media sosial, terutama kebergantungan kepada telefon pintar. Media sosial yang paling kerap digunakan oleh rakyat Malaysia adalah 79% Facebook, 5% Twitter, 4% YouTube dan 3% ialah Instagram. Kajian itu menunjukkan bahawa masyarakat kita lebih gairah dan obses dengan media sosial berbanding dengan negara maju. Ia bermakna dalam 1 jam rakyat Malaysia akan sentiasa melihat atau mengintai telefon pintar mereka setiap 10 minit atau kurang. Keadaan yang dahsyat lagi apabila pengguna media sosial melanggar peraturan, etika dan disiplin. Apabila sentiasa mencuri-curi melihat melalui WhatsApp dan sebagainya semasa bermesyuarat dalam kuliah atau semasa memandu. Lebih ketara lagi apabila berada di restoran yang seolah-olah tidak
boleh lekang dengan telefon pintar dan tidak peduli dengan orang sekeliling. Malah dalam tempat ibadat sekalipun, khatib mengingatkan agar mematikan telefon bimbit ketika berkhutbah. Namun masih lagi sentiasa bersama telefon pintar. Senario itu menjadikan rakyat Malaysia antara pengguna yang tertinggi ketagihan dengan media sosial di dunia ini. Ketagihan media sosial itu menunjukkan rakyat Malaysia kurang produktif dan pasif dan kurang melakukan aktiviti bersukan atau bersenam. Ketagihan media sosial juga bukan sahaja melanda dalam kalangan remaja dan kanak-kanak sahaja, tapi menjadi gejala kepada mereka yang telah berusia. Seterusnya yang kedua, kurang aktiviti bersemuka. Aktiviti bersemuka, melayari internet secara berlebihan juga menyebabkan kanak-kanak suka duduk bersendirian sepanjang masa. Penggunaan laman web sosial mengurangkan interaksi secara bersemuka. Golongan muda tidak lagi suka berbicara secara berdepan dan menyebabkan mereka tidak sensitif dengan perasaan, tindak endah dengan reaksi rakan dan orang lain. Remaja yang ketagihan permainan atas talian atau gadget akan menghabiskan banyak masa di alam maya dan menjadikan mereka obses dengan komputer. Remaja tersebut akan kurang melakukan aktiviti luar dan fizikal. Keadaan ini akan mendedahkan remaja kepada masalah psikologi dan juga masalah kesihatan mental. Ketagihan ini sudah tentu memberikan impak yang negatif. Remaja akan menghabiskan masa yang banyak di komputer dan juga bersosial bersosial secara maya dengan gadget masing-masing. Seterusnya, masa dan tempat tidak lagi menjadi isu asal sahaja ada capaian internet. Maka ketagihan terhadap permainan maupun bersosial akan dilakukan demi melepaskan ketagihan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang berita palsu dan fitnah. Yang kedua, pembaziran masa. Berita palsu merupakan sejenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau olok-olok secara sengaja melalui media akhbar tradisional, media penyiaran maupun media sosial dalam talian. Berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata ramai untuk mengaibkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan atau politik sendiri. Selalunya menggunakan tajuk berita yang sensasi, tidak jujur atau direka semata-mata untuk menggalakkan pembacaan perkongsian dalam talian dan pendapatan klik internet, yang mana ia adalah serupa dengan tajuk berita dan bergantung pada pendapatan iklan yang dijana daripada kegiatan ini tanpa mengira kebenaran cerita yang disiarkan. Berita palsu yang sengaja mengaburi mata dan menipu adalah berbeza daripada satira atau parodi terang-terangan cuma bertujuan untuk mencuit hati penonton. Berita palsu makin relevan dalam politik pasca kebenaran. Dengan perluasan teknologi makin perlunya tontonan. Yang kedua, fitnah. Fitnah merupakan satu bentuk komunikasi kepada satu pihak atau yang lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain. Ia berdasarkan atas fakta palsu yang dipengaruhi oleh sifat penghormatan, buruk sangka, obses atau menjatuhkan dan menaikkan nilai reputasi seseorang atau sesuatu pihak. Kesan-kesan banyak antaranya fitnah antar individu yang mana mampu menjatuhkan maruah individu, menyebabkan pertelagahan, rompakan, samun, berbunuhan antara satu sama individu yang bertelaga. Fitnah antar keluarga juga menyebabkan keluarga sukar untuk saling memahami antara satu sama lain. Hubungan antar keluarga sentiasa dipengaruhi rasa tidak tenteram, dendam, tidak mesra, sering bertelagah, pergaduhan, kekasaran, pukul-memukul, bercerai antara suami isteri, kehilangan anak dan lain-lain. Antara yang paling masyhur adalah fitnah antara masyarakat. Masyarakat menjadi tidak muafakat, enggan bekerjasama dalam aktiviti kejiranan, sukarelawan, perbalahan antar komuniti, saling memburukkan antara pelbagai pihak, kemajuan masyarakat menjadi lembab, wujudnya jurang sosial yang luas, pergaduhan, kecurian, rompakan, pembakaran kawasan penduduk, persekitaran yang tidak tenteram, porak-poranda dan lain-lain lagi.
Yang kedua, pembaziran masa. Pembaziran masa menggunakan yang terlampau lama di dalam sosial mengakibatkan pembaziran masa yang berlaku. Contohnya aplikasi games. Terdapat ramai pengguna laman sosial yang menjadi ketagih dalam aplikasi games seperti Farmville, Mafia Wars dan Pet Society. Ianya seolah-olah menjadi satu kerugian kepada mereka sekiranya meninggalkan permainan tersebut. Ianya memang secara terang berlaku pembaziran masa. Masa diluangkan dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Sekian daripada saya serahkan kepada Wan Muhammad Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Fitri dan Wan Hassan, nombor metrik 211000657. Saya ingin membentangkan tentang jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber ini terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodaman dan lain-lain. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan ilmu dan maklumat. Oleh sebab tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Bermacam-macam maklumat sama ada benar atau salah, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Pada masa yang sama, kebebasan maklumat yang dijanjikan oleh dunia cyber ini menimbulkan rasa gerun bagi pihak pentadbiran sesetengah negara yang selama ini mahu mengongkong kebebasan bersuara, berfikir dan berpendapat penduduk mereka. Seterusnya, menjejaskan hubungan harmoni. Isu berkaitan hubungan harmoni pelbagai bangsa, agama dan budaya di negara ini seperti pengenalan tulisan Jawi dan ucapan sempena sambutan perayaan sedikit sebanyak mencerminkan betapa pentingnya usaha lebih serius serta konstruktif dalam mengurus masyarakat berbilang bangsa. Masyarakat terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama memang menjadi cabaran kepada kebanyakan negara, khususnya dalam mengurus kemajmukan sosial itu. Cabaran itu wujud terutama dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama serta budaya, sekaligus memerlukan pendekatan berhemah serta penuh rasa hormat. Sebagai negara moden yang melakar masa depan lebih dinamik dan berusaha memposisikan diri sebagai negara maju, cabaran berterusan dalam arus globalisasi dan pasca kemodenan menjadi realiti perlu ditangani sebaik mungkin. Seterusnya, banyak membuang masa menyebabkan pengaruh rakan mempengaruhi sikap dan pemikiran remaja, bersaing untuk menunjukkan kebolehan tersendiri seperti berlumba haram, ingin menjadi popular, masalah keluarga, hubungan renggang, tidak tenteram, tertekan, ingin keluar untuk mencari kesenangan kononnya dan untuk menghilangkan tekanan. Faktor persekitaran kompleks beli belah banyak kemudahan, alat permainan video banyak, melalaikan para remaja. Ada yang suka bertaruh menunjukkan kebolehan atau bakat dan membazir. Sikap masyarakat dan pihak berkuasa tidak ambil peduli akan tingkah laku remaja. Tiada peraturan yang melarang melepak atau berfoya-foya. Malah ada pihak berkuasa yang dicabar remaja. Tidak pandai menghargai masa, remaja tidak sedar akan kepentingan masa. Tidak endah akan kesan atau akibat membuang masa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bahaskan tajuk melayari laman web sosial atau pornografi. Pornografi ini adalah apabila individu menyalahgunakan internet untuk melayari
laman web yang berusul lucah ataupun dipanggil sebagai pornografi. Pornografi boleh definisikan sebagai penggambaran iaitu sesuatu perlakuan yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seks. Yang kedua, wujud budaya plagiaris. Plagiaris adalah mengambil hak cipta orang lain ataupun idea orang sebagai hak persendirian tanpa ada rujukan. Dalam erti perhargaan kepada penulis asal. Dalam erti kata lain, yang saya maksudkan sini adalah budak copy paste. Ya super copy paste lah. Plagiarisme atau amalan budaya copy paste ni kini menjadi berluasa di kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian atau universiti di negara kita. Sekian, terima kasih.